Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jadi insya-Allah hari ini kita akan sama-sama tengok sedikit daripada manhaj yang kita telah aturkan untuk pengajian Hilyatul Lubbil Masun. Dan Hilyatul Lubbil Masun, alhamdulillah hari ini kita dah sampai kepada majlis yang ke 56 daripada majlis-majlis yang insya-Allah bermanfaat insya-Allah untuk semua. Majlis ke 56 alhamdulillah tadi kita dah khatamkan pada masalah muqaddimah kepada kitab Hilyatul Lubbil Masun. Dan seterusnya kita akan bahas al-fannul awal, ilmul ma'ani. Jadi sebelum daripada memasuki ilmu al-ma'ani, kita kena tahu dulu beberapa perkara yang muhim jiddan supaya kita sama-sama memahami kitab Hilyatul Lubbil Masun dengan basirah yang wadihah, daqiqah, amiqah. Baik, seperti mana yang ada dekat depan ni, kalau kita tengok bahwasanya kita perlu jelas pada dua perkara, qadiyatut tadwin dengan qadiyatut ta'lim. Kalau kita nak bahas berkaitan dengan tadwin, bahkan lebih umum daripada tadwin, kita cerita sikit berkaitan dengan pembicaraan berkaitan dengan balaghah itu sendiri. Sebenarnya balaghah itu sendiri, yakni perbahasan berkaitan dengan balaghah, bukan secara tadwin, tapi membahaskan balaghah itu sendiri sudah ada pada zaman jahiliyah. Sudah ada pada zaman jahiliyah itu sendiri. Kalau kita tengok pada Suqul Ukaz yang ada di tepi Mekah, dan kita tengok di sana, kita boleh tengok dah bahawasanya perbicaraan, perbahasan, penceritaan, kritik-mengkritik berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan al-balaghah, al-fasahah itu sudah ada. Ada dah pada zaman itu. Baik. Maka benda ni berterusan sehingga kepada zaman baginda Nabi SAW. Dan ketika itu kita boleh tengok sumber balaghah terbesar iaitu Al-Quranul Karim diturunkan. Pada zaman itu juga kita ada ahadisun nabawiyah. Boleh kita ada kalam para sahabat dan sebagainya sebagai sumber balaghah terbesar. Baik. Maka berterusanlah perbahasan balaghah sehingga masuknya kepada zaman Umawi. Maksudnya zaman Umawi, seterusnya pada zaman Abbasi. Zaman Abbasi inilah zaman yang kita tengok paling banyak keluarnya kitab-kitab balaghah, timbulnya kitab-kitab balaghah. Boleh, para rijal balaghiyun dan juga bulagha adalah pada zaman ni. Daripada apa? A'immah Arab ataupun a'immatul ajam. Timbullah rijal seumpama Imam Sibawai, timbullah rijal seumpama Ibnu Qudamah, timbullah rijal seumpama Al-Amidi dan sebagainya. Al-Imam Amidi juga ada tulis kitab berkaitan dengan balaghah, Naqdul Balaghah wa hakadha. Baik, maka bermulalah tadwin karangan berkaitan dengan ilmu balaghah. Dan kita maklum secara asasnya ilmu balaghah itu ada tiga, ilmu al-ma'ani, bayan dan badi'. Baik, penyusunan tadwin kalau kita tengok dia bermula daripada ilmu al-ma'ani, barulah ditulis ilmu bayan, barulah ditulis ilmu badi'. Setengah ulama berpendapat tadwin ilmu balaghah, ma'ani dan bayan itu bergerak sekali. Tapi tak ada khilaf pada badi', pada ta'akhurnya. Jadi badi' itu adalah ilmu daripada ilmu balaghah yang ditulis lewat sedikit daripada ma'ani dan bayan. Itu tak ada khilaf. Ditulis oleh al-Imam Ibnu Mu'taz antara yang awal yang boleh kata-kata yang tulis ilmu badi' dengan tafsil yang daki, qawaid yang mustamilah wa muttaridah di dalam kitab dia. Baik, itu masalah tadwin. Dalam kitab kita Hilyatul Lubbil Masun, dia susun mengikut tadwin tersebut. Bahkan kita boleh kata kebanyakan kitab-kitab balaghah dengan susunan ini, ma'ani, bayan dan badi'. Ma'ani, bayan dan badi'. Baik, akan tetapi bila kita nak mengajar, kita kena sedar 2-3 perkara. Berbahawasanya
Walaupun penulisan ma'ani ilmu balaghah ditulis susunan kitabnya disusun mengikut ma'ani, bayan dan badik, mana ma'ani nombor 1, bayan nombor 2, badik nombor 3. Akan tetapi di dalam ma'ani itu tadi ada mustalahat ilmu bayan. Ada mustalahat bayan. Mustalahatul bayan. Walhal di dalam ilmu bayan tak ada mustalahatul ma'ani dalam kebanyakan kitab. Dan jika ada sekali pun maka tidak ada masalah kerana ma'ani mendahului bayan dah tu pada masa tu. Baik. Maka di sini akan timbul masalah kepada mubtadi'in. Apabila para mubtadi'in dalam keadaan ilmu bayan, mustalahatu ilmu bayan itu ada dalam ilmu ma'ani. Jadi untuk selesai masalah ni, dan kita tengok masalah ni boleh menyebabkan pelajar tu tak dilambat. Pelajar tu tak lambat. Maka kita akan takdim ke dulu, yakni sebelum kita masuk kepada fannul ma'ani, yakni fannul awal dalam kitab kita. Kalau dalam nuskah yang ada di tangan ni, nuskah Mirasun Nubuwah muka 75, maka sebelum daripada masuk fannul awal ilmu ma'ani, kita akan takdim ke dulu sedikit muqaddimah berkaitan dengan ilmu bayan. Kitab yang kita akan guna untuk membuat muqaddimah kepada fannul awal di dalam kitab Hilyatul Bil Masun, kitab yang kita pilih adalah pertama kitab Risalah Al-Yusi. Risalah Al-Yusi ni alhamdulillah kita ada tahqiq dengan tahqiq yang sendiri, dan kita akan bagi benda ni secara percuma sahaja kepada tahqiq kita tadi, kepada semua sekali yang mengaji hilyah ni tadi. Boleh tab'an untuk manfaat semua sekali dan mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita ni ana sendiri secara khusus dapat syuruk daripada mereka duduk sekali masuk di kalangan mereka yang berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala, agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, Risalah Al-Yusi. Hadza awal, kitab pertama. Jika Allah Taala permudahkan, kita akan ambil matan dulu, barulah kita pergi kepada syarah matan tersebut yang ditulis oleh Al-Imam Al-Yusi sendiri. Al-Yusi maklum dia adalah Ghazaliyul Asri. Al-Imam dia digelar dengan Ghazaliyul Asr pada zaman dia. Baik. Bila kita tengok dalam ilmu bayan, siapa-siapa yang pernah belajar ilmu bayan dia akan tahu antara umdah dan perbahasan ilmu bayan adalah perbahasan isti'arah. Ini diguna tersangat banyak. Mustalahatnya, boleh tartibnya, ijra'atnya diguna dengan sangat banyak. Bahkan kita tengok ijra'atul isti'arah itu boleh didapati sehingga pada perbahasan tashbih. Tab'an dalam siapa yang ikut kelas Tuhfatul Ikhwan, dia mungkin tak rasa benda tu, tapi siapa yang membaca hasyiah-hasyiah, boleh dia akan rasa bahawasanya ijra'atul isti'arah itu diguna dalam setengah-setengah bab yang lain. Maknanya ada persamaan cara susun ijra'at tersebut. Maka kita akan takdimkan dan kita akan baca balik risalah isti'arat yang ditulis oleh Syekh Ahmad bin Zaini Dahlan rahimahullahu ta'ala. Baik, jadi insya-Allah dalam tempoh beberapa, mungkin sebulan setengah ataupun 2 bulan, kita akan ambil masa ni untuk apa? Untuk baca 2 matan ni dulu. Dan di samping itu muqaddimah kita yang kita dah baca daripada awal kitab sehinggalah akhir muqaddimah ni. Jadi antum boleh buat persediaan murajaah dan sebagainya untuk masuk kepada ilmu ma'ani tadi. Boleh. Jadi cara taklim kita akan mulakan dengan bayan sini menggunakan 2 risalah ni, barulah kita akan masuk kepada ma'ani. Boleh dalam nuskahna Tab'at Mirasun Nubuwah. Ini adalah pada muka surat berapa? 75. Safhah 75. Safhah 75 barulah kita akan masuk. Jadi kita anggarkan ini akan bermula pada bulan 2 nanti. Boleh? Februari berapa? 2024. InsyaAllah kita akan mulakan pada Februari 2024.
2024. InsyaAllah. Boleh dengan jadual yang insyaAllah kita akan maklum. Jadi benda ni muhim. Benda ni muhim, sangat muhim. Sebab apa? Supaya kita belajar tu tadi ala basirah. Kita tak nak bazir masa, kita nak maklumat yang kita dapat tu tepat, kita nak maklumat yang kita dapat tu dakik, supaya kita boleh jadikan semua yang kita belajar tu sebagai alat. Betul, belajar itu proses. Dan inilah proses dia. Inilah proses yang kena lalui. Yang kita kena lalui. Boleh? Jadi, moga-moga apa yang kita buat hari ini, usaha kita dalam tempoh sebulan setengah ni tadi, membantu semua sekali. Boleh? Jadi, anak akan bagi Risalah Al-Yusi dan ta'liq kita yang kita panggil dengan nama Husulul Masarrat fi syarhi Risalati Isti'arat bagi Syekh Ahmad Izini Dahlan, dan Husulul Masarrat itu karangan Al-Fakir sendiri. Boleh, kita akan bagilah ta'liq tersebut insya-Allah. Boleh? Dan ni kita akan bagi nanti PDF-nya dalam grup insya-Allah. Boleh? Baik. Ana rasa tak ada dah apa-apa yang kita perlu bagi tahu, tapi ana berniat untuk maklumat awal, berniat untuk cerita berkaitan dengan ilmu balaghah tu sendiri, bagaimana dia terbina. Boleh? Bagaimana ilmu balaghah itu terbina dengan rujukan-rujukan insya-Allah. Moga Allah Taala permudahkan dalam CD pengajian balaghah kita ni insya-Allah. Boleh? Ada soalan? Antas sedih, ada soalan? Wallahi tak ada. Baik. Naktafi bihadzal qadr. Bertemu pula dalam risalah Al-Yusi yang kita akan start dalam 2-3 hari lagi insya-Allah. Boleh? Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.